salam sejahtera. Anda bersama saya Wan Luqman Mafisol dalam Berita Dunia. Tribunal Khas Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB hari ini menyampaikan keputusan perbicaraan kes bunuh bekas Perdana Menteri Lubnan Rafiq Hariri selepas prosiding yang disepatutnya diadakan 7 Ogos lalu ditangguhkan ekoran tragedi letupan di Pelabuhan Beirut. Bagaimanapun, prosiding dijalankan tanpa kehadiran tertuduh iaitu 4 ahli kumpulan Hizbullah yang melakukan serangan berani mati pada 2005, membunuh Hariri dan 177 yang lain kerana pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah enggan menyerahkan kesemua defendant. Anggota Hizbullah Salim Ayyash, 56 tahun, didapati bersalah oleh mahkamah. Salim mengetuai serangan bom membabitkan truk dipenuhi bahan letupan yang diletupkan perhampiran konvoi kenderaan yang membawa Hariri pada 14 Februari 2005. 3 yang lain dibebaskan daripada pertuduhan membunuh. Hakim David Ray memulakan prosiding dengan meminta semua pihak dalam kamar bertafakus minit bagi memperingati mangsa yang terkorban dalam serangan itu. Hakim berkata serangan itu merupakan satu tindakan keganasan yang bertujuan menyebar ketakutan dalam kalangan rakyat Lubnan. Ia juga bermotif politik dan telah dirancang dengan teliti. Menurut David Ray, terdapat bukti kukuh untuk mengaitkan 2 daripada 4 anggota Hizbullah yang dituduh itu dengan serangan tersebut. Beliau juga berkata tiada bukti untuk mengaitkan Syria atau kepimpinan Hizbullah dengan tragedi itu. Prosiding dijangka mengambil masa selama beberapa jam. Pembunuhan Rafiq Hariri mencetuskan pergolakan di Lubnan dan memaksa tentera Syria yang sudah berada di Lubnan selama 30 tahun keluar dari negara itu. Sepanjang perbicaraan yang bermula pada 2014, 269 saksi pendakwaan memberi keterangan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menggalakkan semua negara anggota menyertai fasiliti vaksin global COVAX bagi mengelak berlaku nasionalisme vaksin. Sehingga hari ini sebanyak 168 vaksin yang berpotensi melawan COVID-19 sedang dibangunkan menerusi pelaburan berbilion dolar Amerika. WHO melihat kaedah paling pantas menamatkan pandemik ini adalah memberi perlindungan kepada populasi paling berisiko di seluruh dunia. The COVAX Global Vaccines Facility is the critical mechanism for joint procurement and pooling risk across multiple vaccines, which is why today I sent a letter to every member state encouraging them to join the COVAX facility. Like an orchestra, we need all instruments to be played in harmony to create music that everyone enjoys. Setakat ini 92 buah negara telah menyertai COVAX, manakala 80 lagi menyatakan minat menyertai inisiatif ini. China mengeluarkan paten pertama vaksin COVID-19 dihasilkan oleh Chen Wei daripada Akademi Sains Perubatan Ketenteraan dan syarikat teknologi bio CanSino Biologics. Permohonan mendapatkan paten dibuat pada 18 Mac lalu dan diluluskan pihak pentadbiran Harta Intelek Kebangsaan pada 11 Ogos. Pasukan penyelidikan membangunkan vaksin COVID-19 rekombinan menerusi ubah suai adenovirus sebagai vektor. Ia muncul vaksin pertama COVID-19 yang diluluskan di China untuk memasuki fasa ketiga ujian klinikal. Ujian tersebut melibatkan lebih ramai peserta dan turut dijalankan di luar China. Vaksin tersebut menunjukkan kesan keimunogenan yang baik apabila diuji terhadap tikus dan tikus Belanda, selain dapat mempercepatkan tindak balas sel dan cecair keimunan tubuh melawan jangkitan dalam tempoh singkat. Kelebihan vaksin ini adalah ia boleh dihasilkan secara besar-besaran dalam tempoh singkat bagi menangani penularan COVID-19. Sebelum diberikan hak paten, vaksin itu telah melepasi ujian fasa 1 dan fasa 2 sekaligus membuktikan ia selamat dan mempunyai keimunogenan.
Jabatan Kawalan Penyakit Thailand melakukan siasatan terperinci berhubung kes jangkitan COVID-19 melibatkan seorang warga negara Malaysia. Lelaki berusia 46 tahun itu mengunjungi Bangkok baru-baru ini dan pulang ke Malaysia pada 5 Ogos. Ujian saringan pertama ke atasnya didapati negatif, namun ujian kali kedua pada 15 Ogos mengesahkan ia positif COVID-19. Kementerian Kesihatan Awam telah menghubungi pihak berkuasa kesihatan Malaysia bagi mendapatkan butiran terperinci kes berkenaan. Rekod perjalanan dan sumber jangkitan pesakit diperlukan oleh jabatan itu bagi melakukan pengesanan kontak rapat pesakit. Sejak 3 April lalu, lebih 76,000 warga tempatan dan asing yang memasuki Thailand dikehendaki menjalani proses kuarantin di pusat disediakan kerajaan. Daripada jumlah itu, 441 orang disahkan positif COVID-19 setakat ini. Di Brazil, puluhan penduduk orang asli dari suku kaum Kayapo Mekronoti mendirikan sekatan di lebuh raya utama yang menghubungkan lembah pertanian di barat negara itu dengan beberapa pelabuhan di Sungai Amazon. Sekatan diadakan bagi mendesak kerajaan menyalur lebih banyak bantuan untuk menangani penularan COVID-19. Dengan pakaian tradisional serta badan dicat, kumpulan penduduk orang asli itu turut membawa busur dan anak panah serta parang. Setakat ini, 21,000 penduduk peribumi di Brazil dijangkiti COVID-19 dengan 618 orang meninggal dunia. Lain pula di Bolivia, penduduk di sebuah pekan berhampiran ibu negara La Paz membantah pembinaan kawasan perkuburan khas bagi mangsa COVID-19. Mereka mendakwa rancangan pihak berkuasa tempatan untuk membina kawasan perkuburan dengan kapasiti 1,800 liang lahat boleh mengancam kesihatan penduduk sekitar. Jika bantahan tidak diendah, penduduk mengugut untuk mendirikan sekatan masuk ke pekan itu. Di Argentina, demonstrasi diadakan di beberapa bandar bagi membantah cara Presiden Alberto Fernandez menangani penularan COVID-19. Tunjuk perasaan diadakan selepas kerajaan memutuskan untuk melanjutkan perintah sekatan pergerakan di beberapa kawasan di Buenos Aires sehingga 30 Ogos ini. Ibu negara Argentina itu menyumbang 90% kes COVID-19 di negara itu. Tindakan Israel menutup laluan Karam Abu Salim mula memberi kesan kepada kelangsungan hidup penduduk Gaza. Satu-satunya loji penjana kuasa elektrik di Gaza kini ditutup kerana tidak dapat beroperasi berikutan masalah bekalan minyak. Israel menutup pintu sempadan Gaza sebagai hukuman ke atas Hamas kerana melancarkan serangan bom belon dan serangan roket. Sebelum penutupan loji jana kuasa itu, penduduk Gaza sudah berdepan masalah bekalan elektrik. Bekalan elektrik hanya disalurkan selama 4 jam setiap hari. محطة التوليد يتبقى لنا مصدر واحد فقط أو كمية كهرباء واحدة فقط هي 120 ميجا وات في ظل طلب على الطاقة وصل في قطاع غزة إلى 500 ميجا وات. فجوة العجز كبيرة جدا ما بين المتوفر والمطلوب، يعني فجوة كبيرة لا نستطيع نحن سد هذه الفجوة. سيكون هذا الأمر مهدد لكثير من القطاعات ولحياة كثير من المواطنين. Berikutan itu, penduduk Gaza terpaksa beralih kepada bekalan elektrik yang dijana oleh panel solar dan penjana elektrik. Dalam pada itu, delegasi keselamatan Mesir kini berada di Gaza bagi mencari penyelesaian kepada konflik terbaru Hamas-Israel yang saling berbalas serangan sejak seminggu lalu. Menurut sumber Hamas, delegasi itu akan mengadakan pertemuan dengan pemimpin tertinggi kumpulan berkenaan. Sementara itu, bandar Rafah di selatan Gaza menjadi sasaran terbaru serangan udara rejim Zionis. Kepulan asap dan api kelihatan di beberapa kawasan di Rafah. Tiada laporan mengenai kemalangan jiwa. Sebagai membalas serangan bom belon udara oleh Hamas, rejim Zionis juga menutup Kerem Shalom yang melintasi genting Gaza. Semalam, zon tangkapan pantai dibenarkan di Gaza turut ditutup.
Libya bersetuju untuk menandatangani perjanjian kerjasama ketenteraan dengan Turki dan Qatar bagi meningkatkan lagi keupayaan tentera. Persetujuan dicapai sempena lawatan kerja Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar dan Menteri Pertahanan Qatar Khalid Muhammad Al-Atiyah ke Libya. Menerusi perjanjian itu, Turki dan Qatar akan membina sebuah pusat latihan dan perunding ketenteraan di Libya. Kedua-dua negara juga bersetuju menghantar pasukan tentera dan perunding ke Libya bagi membantunya menghadapi pemberontakan Tentera Kebangsaan Libya LNA. Selain itu, Turki dan Qatar akan terus menyokong kerajaan Libya mencari penyelesaian politik menamatkan konflik. Turki, Qatar dan Libya akan meneruskan perbincangan tiga pihak dalam usaha mencapai keamanan kekal di Libya. Meski berdepan tekanan akibat COVID-19 dan ketidaktentuan ekonomi, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tetap yakin beliau akan kekal di White House untuk tempoh 4 tahun lagi. Malah, beliau menuduh saingan Joe Biden sebagai pendukung dasar sosialis dan amat berbahaya jika Biden memenangi pilihan raya Presiden November ini kerana Amerika Syarikat akan bertukar menjadi Venezuela kedua. Trump tiba di Oshkosh, Wisconsin untuk berkempen, namun ia dilihat sebagai usaha mencuri tumpuan ketika Parti Demokrat akan mengadakan konvensyen kebangsaan selama 4 hari juga di Wisconsin bagi mengesahkan secara rasmi pencalonan Joe Biden sebagai calon Demokrat bagi jawatan Presiden. This is the most dangerous election we've ever had, the most dangerous. Because I don't think we can ever bring it back if they get in. I don't think there's anything called a comeback. It'll be another Venezuela. I used to say that lightly. I now say it very strongly because it's a similar ideology. This will be a large-scale, very large-scale Venezuela if they win. Pilihan raya Presiden dijadual berlangsung 3 November ini. Disebabkan COVID-19, konvensyen Demokrat dan Republikan diadakan secara maya. Pemerhati berpendapat Biden kini berada pada landasan terbaik untuk mendahului dalam kiraan sokongan undi kerana Trump dipalit pelbagai isu. Sementara itu, bekas wanita pertama Michelle Obama dalam ucapannya pada perasmian konvensyen Demokrat mengecam Trump dan menyifatkan presiden itu sebagai pemimpin yang tidak cekap. So let me be as honest and clear as I possibly can. Donald Trump is the wrong president for our country. He has had more than enough time to prove that he can do the job, but he is clearly in over his head. He cannot meet this moment. He simply cannot be who we need him to be for us. It is what it is. Ia kenyataan paling tajam dibuat Michelle Obama ke atas Trump sepanjang berlangsungnya kempen pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Bekas wanita pertama Michelle Obama, adik George Floyd, Philonise, bekas Gubernur Ohio John Kasich dan Datuk Bandar Washington Muriel Bowser merupakan antara tokoh yang berucap di Konvensyen Kebangsaan Demokratik. Mereka membentangkan hujah supaya Joe Biden dicalonkan bagi menentang Presiden Donald Trump pada pemilihan November ini. My brother George was selfless. He always made sacrifices for his family, friends, and even complete strangers. George had a giving spirit, a spirit that has shown up on streets around our nation and around the world. People of all races, all ages, all genders, all backgrounds, peacefully protesting in the name of love and unity. It's a fitting legacy for our brother, but George should be alive today. Konvensyen pencalonan itu memperlihatkan perpaduan kem demokratik yang menyeru pengundi menolak politik perpecahan dibawa oleh Trump. Parti Demokratik kini semakin hampir untuk mengesahkan pencalonan Biden bagi menentang Trump yang mengadakan konvensyen di Wisconsin. Rapat umum diadakan selama 4 hari menampilkan Eva Longoria sebagai moderator konvensyen. Berpuluh speaker membentangkan hujah supaya pengundi menolak Trump
pada pemilihan presiden nanti. Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha meminta rakyat terutama gerakan pro-demokrasi terdiri daripada orang muda supaya bersabar sehingga usaha meminda perlembagaan berjaya dilaksanakan. Beliau mengulas kebangkitan pelajar mendesak supaya pindaan terhadap perlembagaan 2017 dilaksanakan segera ke arah pembaharuan demokratik di negara itu.อาจจะต้องไปพิจารณาในส่วนของคณะกรรมการการมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขนะครับเพื่อสอดคล้องกับในสิ่งที่พรรคฝ่ายค้านได้เสนอเข้ามาด้วยนะครับในส่วนของรัฐบาลนะครับภาคประชาชนก็ต้องรอความชัดเจนให้หมดนะครับ Protes terbaru hujung minggu lalu menyaksikan penyertaan berpuluh ribu orang muda termasuk pelajar. Mereka menggunakan tanda hormat 3 jari sebagai simbol perjuangan pro-demokrasi Thailand. Gerakan itu bergantung kepada sepenuhnya pada media sosial bagi menggerakkan peserta protes. Banjir lumpur terburuk landa wilayah Gansu di China. Butirannya selepas ini. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Usaha mengesan bangsa tertimbus ditingkatkan selepas Filipina dilanda gempa bumi berskala 6.6 magnitude pagi tadi. Selain itu, 24 gempa susulan direkodkan menyebabkan penduduk panik menyelamatkan diri. Setakat ini, seorang penduduk disahkan terbunuh di Katayangan manakala 43 lagi mengalami kecederaan. Gempa berpusat di kedudukan 51 km barat Chalbayong City dengan kedalaman 10 km. Ia menyebabkan kemusnahan penempatan penduduk dan mangsa yang maut ditemukan tertimbus di bawah runtuhan rumahnya di Katanyan. Kesan sama turut dirasakan penduduk Iloilo, Uson dan Palanas. Sebaik gempa melanda, semua pesakit dikeluarkan dari hospital bagi mengelak sebarang kecelakaan. Agensi penyelamat menggerakkan anggota ke semua lokasi dilanda gempa itu. Selain itu, kerajaan juga memberi jaminan semua penduduk terjejas akan diberi bantuan secepat mungkin memandangkan mereka turut berdepan ancaman penularan COVID-19. Di China, operasi mengeluarkan mangsa terperangkap kerana banjir lumpur di wilayah Gansu berdepan cabaran paras air tinggi selain laluan tersekat kerana tanah runtuh. Wilayah Gansu dilanda hujan berterusan sejak seminggu lalu menyebabkan berlaku limpahan air Sungai Yangtze yang menjejaskan 11 perkampungan. Operasi menyelamat berjaya menemukan 48 penduduk terperangkap. Mereka berlindung di kawasan tinggi, dikelilingi air sedalam 5 meter, dikeluarkan ke lokasi selamat. Selain kediaman penduduk, takungan Biko juga merekodkan paras air tertinggi dan gagal mengawal banjir dengan berkesan terutama di kawasan hilir. Kerugian kerana banjir di 6 bandar di Gansu dianggarkan mencecah lebih $200 juta Amerika selain kemusnahan pusat takungan air dan pelbagai kemudahan awam lain. Banjir di Gansu tahun ini dianggap paling buruk dalam tempoh 200 tahun dan operasi menyelamat melibatkan 22,000 anggota dan lebih 2,000 jentera berat. Vietnam dan Hong Kong mengeluarkan amaran ancaman ribut higos yang semakin menghampiri kawasan pesisir pantai Guangdong, China. Ribut higos dijangka membadai dengan kelajuan angin 62 km sejam selain menyebabkan hujan lebat.
Agensi Cuaca Hong Kong meramalkan ribut Higos akan membadai kawasan 150 km ke barat daya Hong Kong malam ini atau esok pagi. Susulan itu, semua aktiviti laut tidak dibenarkan dan penduduk diberi amaran supaya menjauhi kawasan pantai berikutan ramalan berlaku laut bergelora sepanjang hari esok. Sementara itu, Pusat Ramalan dan Hidrometeorologi Vietnam mengesan pusat ribut Higos kira-kira 630 km dari timur laut Kepulauan Paracel. Sepanjang tempoh 24 jam, ia dijangka bergerak ke barat laut dengan angin selaju 20 km sejam dan ia diramal meningkatkan kekuatan angin kepada 75 hingga 90 km sejam dengan berpusat di perairan selatan Guangdong. Bagi 48 jam seterusnya, ribut akan bergerak ke selatan Guangxi pada 20 Ogos. Sektor pertanian Korea Selatan antara paling teruk terjejas kerana hujan berterusan hampir 2 bulan yang mencetuskan banjir dan tanah runtuh. Selepas banjir reda, penduduk memeriksa tanaman seperti padi dan buah-buahan lain yang masih diselaputi lumpur sisa banjir. Pengusaha pertanian di Yongdong, Lee Ho Yang berkata, 80% buah peach di ladang miliknya gugur dan rosak disebabkan banjir. Senario itu menyebabkan beliau berdepan kerugian besar tahun ini kerana tidak dapat memasarkan hasil ladang. Bagi penanaman padi di Yeomseong, Kim Ji-ok pula berkata hampir semua petani di perkampungannya mengalami kerugian apabila sawah ditenggelami air sejak 2 Ogos lalu. Selain diselaputi lumpur, ancaman makhluk perosak juga semakin meningkat selepas musim banjir. Kerugian bagi sektor pertanian di Yongdong dianggarkan melebihi 20 bilion won dan pengusaha dijangka mengambil masa untuk memulakan musim baharu tahun ini. Colombia dan Amerika Syarikat melancarkan pelan bersama baharu bagi memerangi penyeludupan dadah selain meningkatkan pelaburan di kawasan berlaku keganasan. Menerusi pendekatan baharu itu, Washington akan membantu mewujudkan ekosistem kondusif untuk pertumbuhan ekonomi bagi menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk. Bagaimanapun, kedua-dua pihak tidak menjelaskan secara terperinci jumlah yang sedia dilaporkan Amerika Syarikat. Pendekatan baharu itu merupakan fasa baharu kepada pelan Colombia yang dilancarkan sejak tahun 2000 hingga 2016. Sepanjang tempoh itu, Amerika Syarikat telah memberi peruntukan $7 bilion kepada Bogota memerangi kegiatan penyeludupan dadah. Namun peruntukan itu digunakan Colombia bagi menghapuskan ancaman gerila menyebabkan aktiviti berkaitan dadah dan tidak dapat dihapuskan sepenuhnya. Perkara itu diumumkan di akhir lawatan penasihat keselamatan negara Amerika Syarikat Robert O'Brien ke Colombia. Pasukan Penyiasat Pertubuhan Warisan Kemerdekaan Korea berjaya menemukan 15 lot tanah milik keturunan rakyat Korea Selatan yang bersubahat dengan Jepun ketika era penjajahan. Mereka yang menjadi tali barut Jepun menggunakan pelbagai taktik bagi menyembunyikan hartanah dimiliki daripada dirampas kerajaan. Antaranya menggunakan pelbagai nama asing di dalam geran tanah. Bagaimanapun, Siasatan Pertubuhan Warisan Kemerdekaan Korea berjaya menemukan tanah seluas 167,000 meter persegi hasil penyelidikan mengesan keturunan pemilik asal tanah. Salah seorang pembelot, Lee Hae-seong, berjaya dikesan memiliki sebidang tanah seluas 20,000 meter persegi berhampiran lebuh raya Ujeongbu. Tanah tersebut gagal dikesan ketika siasatan sebelum ini kerana menggunakan nama Korea Amerika. Sebidang lagi tanah milik Im Sun-jun berjaya dikesan di Yeoju dan disahkan diwarisi daripada datuknya yang pernah bersubahat dengan Jepun. Susulan pendedahan itu, kerajaan Korea Selatan segera membekukan status tanah untuk dirampas.
Projek pembinaan loji petrokimia terbesar di wilayah Amur bermula hari ini menyaksikan kerjasama syarikat Rusia, Cyber dan China. Loji tersebut dijangka siap pada 2024 melibatkan pelaburan $11 bilion Amerika. Menerusi kerjasama itu, Cyber memegang 60% kepentingan dan selebihnya dimiliki syarikat China Sinopec. Projek itu bakal mewujudkan banyak peluang pekerjaan dan merangsang pertumbuhan ekonomi serantau. Pembinaan loji itu dianggap sebagai perluasan kerjasama ekonomi Rusia dan China selain dapat memenuhi keperluan industri kedua-dua negara. Loji Amur GCC ini dapat menghasilkan 2.7 juta tan polimer setiap tahun. Taman tema Harry Potter akan dibina di atas tapak Taman Tema Toshimain berusia 94 tahun di Tokyo. Taman tema itu akan ditutup hujung bulan ini bagi memberi laluan kepada pembinaan tarikan terbaru iaitu Taman Harry Potter. Ia akan dibina di atas tapak seluas 220,000 meter persegi. Cebu Railway yang memiliki tapak Toshimain menandatangani perjanjian dengan Warner Brothers, Jepun, Itochu Corporation dan beberapa syarikat lain bagi menjayakan pembinaan Taman Tema Harry Potter. Ia dijangka dibuka pada suku pertama 2023, bakal menampilkan semua peralatan dan pakaian yang digunakan di dalam pengembaraan filem Harry Potter. Pelbagai pameran sampingan dan aktiviti interaktif akan dibangunkan untuk memberi pengalaman terbaik kepada pengunjung kelak. Jepun sudah mempunyai sebuah taman tema Harry Potter di Osaka dan pembinaan taman baru dijangka menarik lebih ramai pelancong. Komuniti di Sakon Nakhon membuat persiapan akhir untuk perarakan sempena Festival Lilin dijadual berlangsung 26 September hingga 2 Oktober. Visual itu menutup berita dunia hari ini. Kekal setia bersama berita RTM, maklumat saya jenama dipercayai. Terus patuhi SOP mencegah COVID-19. Saya Walid Muhammad Fisol. Selamat malam dan salam hormat.